Okay, so saya harap pelajar faham kepentingan kita melukis dengan betul absolute velocity. Kerana absolute velocity adalah resultant velocity ataupun actual velocity yang berlaku ketika air mengalir masuk melalui blade dan keluar pada outlet blade di sini. Okay, so jadi saya padam yang ini. And then so kemudian kita kata oleh kerana absolute velocity ini adalah resultant velocity, oleh itu kita kata mungkin kita boleh pecahkan kepada komponen. Contohnya macam mana? Okay, contohnya kita kata andai kata kita ada sungai di sini dan sungai ini mengalir dengan certain velocity daripada kanan ke kiri. So kalau kata andai kata kita ada sampan di sini, okay, secara actual mungkin kita boleh nampak sampan ini bergerak lurus. Tetapi sebenarnya secara velocity komponen kita dapati bahawa sampan ini sebenarnya dia akan bergerak ke arah ini. Kerana apa? Kerana ia perlu melawan velocity yang bergerak daripada kanan ke kiri supaya resultant velocity dia akan terhasil tegak seperti ini. Okay, boleh nampak So jadi kita kata walaupun kapal itu bergerak nampak terus, tapi sebenarnya mungkin ia bergerak pada arah yang berlawanan atau pada arah lain kerana combination daripada beberapa velocity komponen tersebut akan menghasilkan resultant velocity tersebut. Oleh itu, di dalam tajuk ini ataupun ketika air bergerak melalui blade, kita kata kita cuba menganalisa ada tak komponen yang boleh kita takrifkan. So jadi setelah kita melihat atau jadi kalau kita melihat nature pergerakan yang berlaku, okay, kita akan dapati bahawa apabila air itu berada di sini, okay, apabila air berada di sini, kita dapati bahawa air sebenarnya merasai dua keadaan. Pertama, air sebenarnya merasai had laju ataupun bergerak di dalam bentuk blade. Maksudnya kalau blade ni bengkok, so air ni akan dalam bentuk bengkok lah. Okay. Dan dalam masa yang sama, disebabkan blade ini bergerak dari kanan ke kiri, tentulah air ini juga akan mengalami komponen pergerakan daripada kanan ke kiri. Okay, boleh faham setakat ini. Jadi diringkaskan cerita, kita dapati bahawa di dalam inlet di sini kita kata dia bermula daripada air absolute velocity di sini. So ini adalah V1 absolute velocity. Air bergerak daripada I masuk ke dalam inlet. Kemudian pada titik inlet di sini, maksudnya pada titik di sinilah saya lukis di sini, kita dapati bahawa molekul air merasai dua keadaan. Pertama, molekul air merasai ia bergerak mengikut bentuk blade. Maksudnya kalau bentuk blade ni straight aja, so dia akan bergerak straight. Kalau bentuk blade curve, dia akan bergerak curve. Okay. Dan dalam masa yang sama, molekul air ini juga akan bergerak daripada kanan ke kiri. Kerana apa dia bergerak daripada kanan ke kiri? Kerana blade ini, bergerak ataupun berputar melawan arah jam. Jadi kata secara ringkas kita nampak ia bergerak seolah-olah bergerak daripada kanan ke kiri. Okey, ini membawa maksud bahawa had laju di sini, had laju ketika inlet di sini kita boleh bahagikan kepada dua komponen, iaitu pertama had laju yang selari dengan bentuk blade. Okay, maknanya kalau blade itu curve, dia akan bergerak dalam bentuk curve. Kalau blade itu straight,
dia akan bergerak dalam bentuk straight. Dan yang kedua, kita kata had laju yang bergerak disebabkan oleh blade ini bergerak dengan rotational speed. Okay, tetapi di sini awak kena berhati-hati kerana apa? Kerana untuk absolute velocity di sini kita menggunakan unit meter per second ataupun kita menggunakan ideal linear velocity. So untuk had laju komponen disebabkan ia bergerak ataupun ia berputar daripada kiri ke kanan, dia berputar daripada kanan ke kiri ataupun dia berputar dengan certain RPM, kita perlu melukis ataupun kita perlu nyatakan had laju ini di dalam bentuk meter per second juga. Okay, oleh itu had laju ini kita kenali sebagai U1 atau tangential velocity. Oleh itu sekiranya kalau kita melihat gambar ajar di sini, kita dapati bahawa kita ada absolute velocity bergerak daripada inlet menuju ke bergerak daripada I menuju ke blade. Maknanya menuju kepada inlet blade di sini. Okay. So kemudian kita kata pada inlet blade di sini kita boleh pecahkan kepada dua jenis velocity. Pertama, velocity disebabkan oleh bentuk bilah. Maksudnya bentuk blade di sini kalau curve, dia curve lah. Cuma kita tidak pernah orang melukis velocity vector dalam keadaan dia curve. Okay. Saya harap awak tidak melukis vector curve gitulah. So, orang tidak melukis velocity vector dalam keadaan curve. Orang melukis velocity vector masih lagi dalam keadaan lurus. Oleh itu, kita mengambil kira hanya angle ataupun keadaan blade pada inlet sahaja. Oleh itu, kalau blade dia adalah terpesong dengan certain angle, oleh itu kita lukislah, memadai untuk kita melukis anak panah tersebut dalam keadaan garis lurus di sini. Okay, dengan angle yang sama dengan angle pada blade. Okay. So yang itu saya harap awak dah faham. Okay, satu lagi komponen ialah had laju yang reflect ataupun had laju yang terhasil disebabkan oleh blade di sini. Okay, blade di sini bergerak dengan certain rotational speed ataupun omega. So ini akan menyebabkan had laju seolah-olah akan merasai pergerakan melawan arah jam. Okay. Tetapi, saya ulang, tetapi had laju untuk reflect rotational speed ini perlulah ditulis di dalam linear velocity. Perlu mempunyai unit meter per second. Kerana apa? Jarang, kita kata bukan jarang lah, tidak ada orang buat velocity vector. Okay, katakan ini velocity vector. So ini adalah resultant vector dia. So katakan kalau di sini adalah meter per second. So di sini adalah meter per second. Tak mungkin resultant velocity di sini akan menjadi RPM. Okay, so saya harap awak dapat faham. Itu sebab kita kata velocity di sini kita mesti menulis dalam bentuk meter per second juga. Oleh itu, apa hubungan yang kita perlu gunakan? Hubungannya adalah U sama juga dengan R omega. Okay. Dan secara realitinya, had laju tersebut adalah sebenarnya had laju tangent. Apa yang dimaksudkan dengan had laju tangent? Kita dapati bahawa di dalam inlet di sini, molekul akan bergerak dalam bentuk bulatan. Kerana ia bergerak dalam bentuk rotation per second ataupun rotation per minute. Dan bagaimana kita ingin convert rotational speed kepada linear speed, memadai untuk kita ambil had laju tangent. So apa had laju tangent? Seolah-olah had laju yang bergerak pada tangent titik tersebut. So boleh faham Okay, kita akan ambil had laju tangent. So sekiranya titik itu berada di sini, oleh itu memadai untuk kita melukis had laju tersebut sebagai ini. Okey, boleh nampak. Okey, saya ulang semula semua sekali. Okey.
Okay, kita tahu bahawa kita ada actual velocity bergerak dalam keadaan sengit sedikit seperti ini. Okay, dan kita tandakan velocity ini sebagai velocity V1. Okay, kita tandakan velocity ini sebagai velocity V1. Okay. Kemudian pada titik ini, pada titik inlet pada blade, kita dapati bahawa had laju ataupun pergerakan blade dipengaruhi oleh dua keadaan. Pertama adalah bentuk blade dan yang kedua adalah putaran blade. So oleh itu, apa had laju yang reflect ataupun yang kita boleh wakil, kita boleh lukis mewakili keadaan had laju bendalih ketika lalu di atas blade. So kita lukislah had laju yang selari dengan blade. So kita lukis di sini. So kemudian apa had laju yang kita boleh lukis reflect kepada rotational speed. Kita melukis had laju tangent. So maksudnya awak pun faham ini adalah garisan tangent. So ini adalah had laju tangent. Okay, so boleh dapat kita ada dua. Okay, had laju tangent ini kita tulis sebagai U1. Kerana apa kita tulis U1? Kerana kita akan menggunakan rumus U sama juga dengan R omega. So jadi kita tulislah R1 sama juga dengan U1 sama dengan R1 omega 1 dan pada outlet kita akan menulis U2 sama juga dengan R2 omega. Okay, awak kena ingat bahawa omega tidak ada omega 1 dan tidak ada omega 2. Kerana apa? Had laju putaran pada titik ini atau titik ini atau titik ini akan mengalami rotational yang sama. So maksudnya kalau ia yang ini berputar habis satu saat satu putaran, yang ini pun akan automatik satu saat satu putaran, ini pun satu saat satu putaran. So maknanya kerana apa? Ia terletak pada garisan yang sama ataupun ia di dalam keadaan solid condition. Dia berada pada di atas pepejar. Okey. Tetapi yang awak kena faham ialah had laju linear mungkin berbeza. Okay, had laju linear mungkin berbeza. Contoh yang paling mudah beza di antara had laju linear dan juga had laju putaran ialah, so sekiranya kalau kita ada balapan, so balapan bulat macam itu, awak ada 2 point di sini. Okay, 1 point di sini dia akan buat rotation 1 saat 1 rotation. Point di sini juga akan membuat rotation 1 saat 1 rotation. So membawa maksud bahawa had laju putaran dia adalah sama. Tetapi kita kata sekiranya kita melihat had laju dari segi linear, kita dapati bahawa had laju point yang duduk di luar ini perlu bergerak lebih laju. Kerana apa? Kerana distance yang dilalui oleh objek ini lebih panjang berbanding distance yang dilalui oleh objek di bahagian dalam. Jadi kita kata di dalam keadaan berputar, rotational speed sama, tidak ada rotational speed 1, tidak ada rotational speed 2. Tetapi linear velocity akan berubah-ubah bergantung kepada keadaan, iaitu bergantung kepada jejari sesuatu bulatan tersebut. So sekiranya jejari itu besar, oleh itu had laju perlu ditingkatkan supaya ia tetap menghasilkan rotational speed yang sama. Okay, yang ini saya harap awak dapat faham idea rotational speed dan juga linear speed. Okay, so jadi apa yang kita boleh buat di sini ialah kerana kita mempunyai 3 had laju sekarang ini. Okay, dan di dalam 3 had laju ni awak kena faham absolute velocity adalah real velocity. Oleh itu, real velocity akan menjadi resultant. So, jadi apa yang perlu kita buat? Kita ubah kedudukan komponen velocity yang kita ada. Jadi, kedudukan U1 di sini kita ubah kepada kedudukan ini. Okay, dan kemudian had laju yang sama bentuk dengan blade ini, kita tandakan sebagai VR1. So R di sini membawa maksud apa? R di sini kita kata relative to the shape of
blade. Maksudnya relatif kepada bentuk blade. Jadi kita tulis VR1. So laju VR1 ini oleh kerana ia adalah velocity vector, so kita boleh ubah-ubah. So kita bawa velocity ini kepada kedudukan bawah ini. Okay. Oleh itu, kalau kita lihat keseluruhan velocity yang terhasil sebenarnya akan menghasilkan segitiga, iaitu dia akan menghasilkan segitiga V1 di sini dan dia akan menghasilkan komponen U1 di sini dan menghasilkan komponen VR1 di sini. Okay. Di sini awak kena faham bahawa V1 ialah absolute velocity. So absolute velocity ini dalam vektor, di dalam velocity triangle ini dia akan jadi resultant. Okay. So apa ciri-ciri resultant? Awak kena make sure bahawa komponen velocity akan close loop. Maksudnya komponen velocity U1 bergerak daripada inlet ataupun bergerak daripada sini ke kiri. Kemudian ia bersambung dengan komponen velocity VR1 bergerak daripada atas dan bertemu di hujung anak panah. Okay, awak kena faham So kalau ini resultant velocity, kemana sahaja velocity ini bergerak by right, dia kena close loop kepada resultant velocity. Kerana apa? Ada pelajar yang melukis dalam keadaan tidak tahu arah. Ada pelajar yang melukis, oh ini V1, dia lukis, oh ini mungkin U1 dan ini mungkin VR1. So dalam keadaan ini kita kata, ia seolah-olah VR1 yang menjadi resultant kerana molekul seolah-olah bergerak daripada sini pergi ke atas dan pergi ke sini. Okay, so saya harap pelajar dapat alert tentang pentingnya vektor. Kerana vektor kita penting ialah magnitude dan direction. Okay, jadi saya harap pelajar dapat faham cara untuk menulis velocity triangle dengan baik. Kerana kesalahan pelajar melukis velocity triangle menyebabkan calculation akan lari. Kerana equation ataupun calculation kita adalah berdasarkan kepada velocity triangle. Okey, kita cuba lihat kepada outlet pula. Okey, pada outlet di sini kita dapati bahawa dari kuliah yang lepas saya telah terangkan kita mempunyai absolute velocity pada outlet. So kita tandakan sebagai V2 di sini. Dan ia akan menjadi resultant velocity. Maksudnya dia adalah realistik. Secara realistik velocity itu wujud. Dan pada outlet di sini juga kita dapati bahawa cecair ataupun bendalih mengalami dua keadaan menyebabkan kita boleh pecahkan dia kepada dua vektor ataupun dua komponen. Pertama, had laju akan bergerak mengikut bentuk blade. So logiknya di mana? Logiknya ialah sekiranya blade ini kita statik kan, maksudnya kita tidak gerakkan, kita dapati bahawa kalau air masuk di sini, air akan terus meluncur seperti itu. Bergantung kepada blade. Tapi disebabkan blade ini tidak statik, ia bergerak dengan certain rotational speed dengan omega. Menyebabkan kita kata air akan bergerak ke sana. Okay, air akan menjadi V2, absolute velocity 2. Oleh itu, kenapa air boleh bergerak dalam bentuk ini? Okay, dalam bentuk ini, kerana kita kata komponen velocity yang bergerak melalui ataupun relatif kepada bentuk blade ditambah dengan tangent velocity disebabkan oleh kehadiran rotational speed. Oleh itu tangent velocity kita lukislah dalam keadaan tangent. So kita lukis dalam keadaan tangent yang ini. Okay. So jadi diringkaskan cerita, pada outlet kita bolehlah melukis sebagai ini adalah resultant velocity. Oleh itu relative velocity bergerak daripada outlet ke arah ini. Kemudian ia akan disambung dengan tangent velocity daripada kanan ke kiri. Okay. Kita tandakan absolute velocity pada outlet sebagai V2
So kita tandakan velocity yang selari dengan bentuk blade sebagai VR2. Okay, saya ingatkan R di sini lebih kurang membawa maksud relative to the blade. Okay, dan had laju tangent kita tulislah sebagai U2. Kenapa kita menggunakan U2? Kerana hubungan di antara tangential velocity dengan rotational speed kita boleh tulis sebagai U sama dengan R omega. So saya ingatkan lagi, pada inlet dia akan menjadi U1 R1 omega, pada outlet dia akan menjadi U2 akan R2 dan omega. Omega akan tetap dengan satu nilai walaupun kedudukan dia berada ataupun calculation kita buat pada kedudukan inlet atau pada kedudukan outlet. So yang ini saya harap awak dapat faham. Okey, sampai sini ada apa-apa kekeliruan ke? Okey, sekiranya tidak ada, kita melihat dengan lebih terperinci lagi, iaitu kita dapati bahawa segitiga yang dihasilkan di sini bukanlah segitiga bersudut tegak. Okay. Maksudnya kalau awak nampak kat sini, kita kata segitiga dia adalah bukan segitiga bersudut tegak. Sama juga segitiga yang dihasilkan pada outlet di sini juga bukan segitiga bersudut tegak. Kita ada absolute velocity pada outlet di sini. Okay, tetapi komponennya menghala ke arah ini dan kemudian ia bersambung dengan keadaan ini, dengan velocity komponen pada arah ini. So, apa kelemahan velocity tidak bersudut tegak? Kita kata kita tidak boleh menggunakan idea trigonometri. So, awak tak boleh nak menggunakan tangent, tidak boleh menggunakan sin, tidak boleh menggunakan cos. Kerana ia bukan segitiga bersudut tegak. Oleh itu, kita cuba untuk mencari jalan bagaimana untuk kita optimizekan velocity triangle ini. Atau dengan membawa maksud lain, kita cuba rewrite ataupun kita cuba menggunakan idea lain supaya segitiga ini menjadi segitiga bersudut tegak. Dan apabila kita boleh melukis segitiga bersudut tegak, tentulah kita boleh menggunakan idea trigonometri. Okay, jadi apa yang digunakan oleh researcher yang terdahulu ialah mereka kembali kepada idea bagaimana air bergerak daripada eye menuju ke blade. So, di manakah eye? So, ini adalah eye. So, maknanya eye adalah air, punca air yang masuk di dalam impeller. Okay, secara teori, air akan bergerak pada arah jejari ke semua arah dengan had laju yang seragam. Kerana apa? Ia seolah-olah reflect source flow. So yang ini kita belajar di dalam kita belajar di dalam ideal flow. So jadi source flow. Okay, jadi bagaimana rupa source flow sekiranya kita lukis? Tentulah air akan bergerak daripada eye, bergerak pada arah jejari dan menghasilkan garisan ini. Okey. Dan garisan ini kita kata berkait rapat dengan garisan ini. Okey. Ini adalah garisan V1 ataupun absolute velocity. So absolute velocity adalah resultant ataupun kita kata real velocity yang berlaku di dalam sistem. Okey. Seperti yang saya terangkan tadi, kenapa absolute velocity kita kata tidak sama dengan source flow? Kerana berlaku sedikit geseran. Kerana di dalam real world, kita kata aliran akan terganggu dengan geseran. Oleh itu, kita bolehlah tambah wujud satu lagi velocity iaitu daripada sini ke sini.
Okay, kenapa kita menulis daripada atas ke bawah? Kerana kita perlu faham bahawa V1 di sini adalah resultant. So, ia mesti di closed loop. Maksudnya, komponen velocity perlu bergerak daripada sini, pergi ke sini, okay. Kemudian daripada sini, ia bersambung pergi semula ke sini. Okay, jadi, kalau kita lihat dalam keadaan ini, kita telah berjaya melukis segitiga dalam keadaan bersudut tegak. So, di mana bersudut tegak? Ia adalah bersudut tegak di sini. Kenapa ia bersudut tegak di situ? Kerana garisan ini sebenarnya adalah sama dengan garisan jejari. Okay, garisan ini sama dengan garisan jejari. Okay, kemudian kita perlu namakan velocity komponen ini. Oleh itu, kita namakan velocity yang selari dengan jejari ini sebagai VF1. Okay, apa yang dimaksudkan dengan F? F di sini membawa maksud flow, iaitu membawa maksud theoretical flow. Maksudnya, kita kata secara ideal ataupun secara teori, aliran air sebenarnya perlu bergerak selari dengan jejari. Okay. Dan dalam masa yang sama kita kata, kenapa actual velocity terjadi sengit sedikit seperti ini? Kerana berlakunya geseran atau berlakunya rintangan. So, had laju ini kita tulis dengan bentuk VW1, VW1. So, apa maksud W? W adalah world. Okay, ataupun pusaran. Okay. Kenapa kita pakai pusaran? Kerana kita kena faham air bergerak di dalam keadaan rotational, berpusar. Oleh itu, sekiranya resistance berlaku, so kita namakan keadaan itu sebagai world velocity. So, yang ini apa yang berlaku di dalam inlet. Kemudian kita cuba melihat apa yang berlaku di dalam outlet. Okey, ketika outlet sama juga, kita cuba melukis pada outlet di sini satu had laju yang selari dengan jejari. Jadi kalau kita lihat gambar ini secara keseluruhan, kita dapati bahawa had laju yang selari dengan jejari adalah had laju pada garisan ini. Garisan ini adalah garisan yang selari dengan jejari. Oleh itu, kita boleh lukis had laju flow velocity. Kita boleh melukis satu garisan tegak seperti ini. Dan garisan tegak seperti ini kita tulis sebagai VF2. So, saya ulang lagi, VF2 membawa maksud theoretical flow at point 2 ataupun theoretical flow at outlet. Okay. Kemudian kita kena faham bahawa V2 masih lagi menjadi resultant velocity. Oleh itu, had laju yang bergerak daripada sini naik ke atas, VF2, kemudian ia akan disambung oleh satu lagi had laju di sini bergerak daripada kanan ke kiri. So, untuk had laju ini memadai kita tulis sebagai V-world 2. Maksudnya had laju pusaran ataupun had laju yang disebabkan oleh geseran yang berlaku pada point 2. So, setelah awak memahami perkara ini, maka lengkaplah velocity triangle untuk inlet dan outlet. Okay, saya terangkan sekali lagi secara ringkas. Saya harap pelajar dapat ingat perkara ini. Okay. Pertama yang penting di dalam penulisan velocity triangle ialah awak kena first step melukis actual velocity. So, actual velocity memadai kita melukis pada arah ini. Kemudian air akan masuk ke dalam blade dan air akan keluar secara actual pada arah ini. So, kita tandakan actual velocity sebagai V1 dan juga V2.
Okay. So kemudian kita dapati bahawa ketika air melalui bilah ataupun air melalui blade, air seolah-olah merasa dua keadaan, iaitu air seolah-olah merasa dipindahkan melalui atas blade dan air juga akan merasa pergerakan disebabkan oleh blade berputar dengan certain RPM. Oleh itu kita boleh melukis dua velocity component. Satu, kita boleh melukis velocity component VR1 di sini yang selari dengan arah blade, dan kita melukis U1 ataupun tangent velocity yang reflect kepada rotational speed. Pada outlet, kita boleh melukis VR2 atau velocity relative to the blade dengan menggunakan VR2, dan kita boleh melukis U2 di sini untuk reflect ataupun untuk menunjukkan pengaruh had laju putaran terhadap aliran air. Okay. So kemudian oleh kerana segitiga ini bukanlah segitiga bersudut tegak, oleh itu ia akan menyukarkan calculation kita. Oleh itu kita cuba tambah something supaya kita boleh menghasilkan segitiga bersudut tegak. So caranya macam mana? Caranya kita kata kita cuba menggunakan teori. Teori apa yang kita guna? Kita menggunakan ideal source flow. Okay. Source flow mengatakan bahawa di dalam keadaan ideal ataupun di dalam keadaan tiada geseran, air sebenarnya perlu bergerak selari dengan arah jejari. Oleh itu kita boleh melukis VF di sini. Dan pada outlet kita boleh melukis VF pada arah ini. Okay. Dan kita kata selain kenapa theoretical flow ini tidak berlaku, dia disebabkan oleh kehadiran geseran. Oleh itu kehadiran geseran dinyatakan sebagai U2. So kita nyatakan sebagai V-World 2. So di sini adalah V-World 2, maknanya had laju pusaran pada outlet, dan ini adalah V-World 2 pada inlet. Dan yang saya harapkan pelajar dapat faham ialah pelajar kena faham bahawa V1 dan V2 adalah resultant velocity. Oleh itu semua vektor mesti close loop kepada resultant velocity. Okay. Oleh itu, sekiranya pelajar telah memahami perkara ini, maka pelajar boleh melukis velocity triangle seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. Okay, kemudian kita lihat antara perkara lain yang perlu pelajar faham ialah kita ada dua angle yang utama. Iaitu kalau kita lihat, kita ada dua angle iaitu alpha dan beta. So alpha ditakrifkan sebagai apa? Alpha ditakrifkan sebagai angle blade. So maksudnya blade angle menunjukkan apa? Menunjukkan nilai bukaan blade ini. Okay. So maksudnya selalunya ia akan dilukis seperti ini. Okay. Ada setengah buku dia akan reflect angle yang ini. Kerana apa? Di sini buku tidak menulis seperti ini kerana apa? Kita dapati bahawa bentuk blade dia adalah seperti itu. So jadi maksudnya berbeza angle di sini dan juga angle yang bermula di sini. Okay, yang itu kita faham. Okay, tetapi ada setengah gambar rajah mungkin dia melukis dalam keadaan yang ketebalannya sama. Oleh itu kadang-kala ia melukis angle dalam bentuk ini. Okay. So yang ini saya harap awak dapat faham. So first kali beta. So beta ini membawa maksud blade angle. So maknanya kalau beta 1 adalah angle blade pada inlet, dan kalau beta 2 di sini, okay, dia reflect adalah blade angle pada outlet. Jadi seolah-olah kita akan melihat di sini apakah bukaan ataupun kedudukan angle air yang mengalir di sini. Okay, boleh dapat. So kat sini adalah beta 2 atau blade angle at outlet. So di sini adalah beta 1, kita kata blade angle at inlet. Dan seterusnya kita ada alpha.
Okay, alpha ini apa? Alpha ini ialah angle for absolute velocity. So ia diukur daripada tangent di sini dan juga sehinggalah ke kedudukan absolute velocity. Okay. Kerana apa alpha penting? Kerana alpha kita kata ia lebih menunjukkan setinggi mana resisten yang berlaku. So awak kena faham kalau resisten berlaku terlalu tinggi, mungkin air akan dipesongkan dengan sudut yang kecil. Oleh itu nilai alpha akan semakin kecil. Okay, alpha 1 adalah angle of absolute velocity pada inlet dan alpha 2 adalah absolute velocity pada outlet. So jadi kita boleh nampak kat sini adalah tangent dan ini adalah angle yang diukur untuk alpha 2. Cuma saya harap pelajar tidak terlalu bergantung dengan V2, alpha 2, beta 2, V-World 2, U2, VF2 dan sebagainya. Pelajar kena faham maksud velocity yang dinyatakan. Contohnya, di dalam kebanyakan buku teks, mereka menggunakan simbol ini. Dia menggunakan V2, V1, V2, VR2, V-World 2, VF2, U2. Tetapi di dalam buku Porter, mereka menggunakan simbol yang berlainan. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya pelajar masih lagi menggunakan simbol yang saya tunjukkan di dalam gambar rajah ini, jawapan akhir sebenarnya adalah sama. Okay, maknanya pelajar perlu alert bahawa simbol ini penting, tetapi yang lebih penting sebelum pelajar menghafal simbol ini ialah pelajar faham maksud had laju tersebut. Kerana kemungkinan kita kata dia mungkin menggunakan had laju, simbol yang sama tetapi mempunyai takrifan yang berbeza. Oleh itu, pada keadaan itu pelajar perlu refer kepada takrifan had laju tersebut. Okey, so yang ini maksudnya secara detail saya cuba untuk memahamkan pelajar cara melukis velocity triangle. So jadi, dan saya akan tunjuk cara melukis yang bermula daripada kosong. Kerana tadi kita telah melihat velocity triangle dalam keadaan telah disediakan oleh oleh gambar rajah. Okay, sekarang ni kita buat tutorial sedikit. Kita akan cuba untuk melukis velocity triangle di dalam keadaan kosong. So jadi first kali yang pelajar kena lukis ialah di dalam centrifugal pump sudah tentulah ada blade. So pelajar lukislah blade seperti ini. Okay, so kemudian blade ini tentulah bergerak dengan certain velocity. So kita tulislah omega di situ. Kemudian tentulah blade ini ada inlet dan ada outlet. So kita tandakan 1 sebagai inlet dan kita tandakan 2 sebagai outlet. Okay. So kemudian apa yang pelajar perlu lukis? Lukiskan dahulu absolute velocity. So lukiskan V1 and then kita ada absolute velocity kat sini, kita ada V2. Okay, kerana apa absolute velocity penting? Kerana ia adalah resultant velocity. Okay. So kemudian kita boleh melukis kita boleh melukis komponen velocity. So seperti yang kita tahu, okay, kita ada relative velocity to the blade. So jadi lukislah had laju yang lebih kurang arah-arah yang lebih kurang bentuk blade. So kalau bentuk blade kat sini macam gitu, so kita lukislah had laju seperti itu. So kita nyatakan had laju ini sebagai VR1. Dan kat sini kalau ia macam itu, so memadai untuk kita melukis had laju VR2 seperti itu. Okey, so kemudian kita faham bahawa V1 dan V2 adalah resultant velocity. Oleh itu, tangential velocity memadai untuk kita lukis seperti ini. Di sini U1 dan di sini kita kata panjang di sini adalah U2. Okey. Okey, tetapi kita kena lihat bahawa segitiga ini bukanlah segitiga bersudut tegak. Oleh itu kita mesti melukis segitiga bersudut tegak. Macam mana kita nak tambah segitiga bersudut tegak di sini? Kita masih lagi fokus kepada resultant velocity. So kita ada V1. Okey.
V1 adalah actual velocity. Dia bergerak serong sedikit. Kenapa ia serong sedikit daripada theoretical? So, di mana theoretical? So, theoretical bolehlah kita lukiskan di sini. So, kita nyatakan sebagai VF1. Maknanya theoretical flow, dan kita sambungkan daripada sini ke sini sebagai V-world1. So, begitu juga di sini, kita sambungkan di sini sebagai VF2 dan kita sambungkan daripada sini ke sini sebagai V-world2. Okey. Oleh itu, selesailah segitiga had laju yang diperlukan di dalam pengiraan centrifugal pump kita. Okey, kemudian sekiranya diminta untuk melukis angle, okey, awak boleh melukis angle dengan beranggapan bahawa okey, di sinilah angle alpha 1, angle yang menunjukkan apa nama tu? Angle yang menunjukkan arah aliran absolute velocity, dan memadai untuk awak mengambil nilai alpha adalah awak imagine dia nilai angle di sini. Okay, kerana ia akan reflect angle yang di sini. Okay, ini adalah beta 1. Maksudnya blade angle pada 1. Dan seterusnya di atas di sini sama juga. So ini adalah kita kata beta 2 dan ini adalah alpha 2. Cuma sekali lagi saya ingatkan, jangan terlalu menghafal dalam bentuk alpha beta. Ada kemungkinan soalan diberi dalam bentuk theta 1, theta 2, theta 3, theta 4. So, dan ada sahaja kemungkinan angle tersebut mungkin bukan angle blade dan sebagainya. Mungkin awak diberi angle di sini atau mungkin angle di sini. Okay, tidak semestinya kami akan beri alpha 2, beta 2, alpha 1 dan beta 1. Kerana apa seperti yang saya katakan, kita akan menyelesaikan masalah berdasarkan velocity triangle yang kita buat. Oleh itu pastikan pelajar boleh melukis velocity triangle dengan baik. Kerana kegagalan untuk berbuat demikian menyebabkan kita akan mengira dengan menggunakan velocity triangle yang salah. So kita ulang semula. Okay, ini adalah velocity triangle. So kita ada simbol seperti V1, VR1, U1, VF1 dan V-world2. So apa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut, kita boleh refer di sini, iaitu kita beranggapan bahawa satu akan reflect kepada inlet. So kita ada U1 sebagai tangential velocity, V1 absolute velocity, VR1 adalah relative velocity to impeller blade. So kemudian kita kata kita ada VF1, kita panggil radial flow ataupun kita panggil theoretical flow. Okey, dan kita ada VW1 mewakili world velocity. So world velocity ni apa? Kita reflect kepada pusaran ataupun geseran yang berlaku sewaktu air mengalir masuk ke dalam blade. Okey, seterusnya pada outlet juga membincangkan perkara yang sama. So kita ada U2, V2, VR2 dan komponen yang lain kita ada V-world2, VF2 dan beta 2. Okey, gambar rajah yang saya tunjukkan ini ialah segitiga velocity, segitiga had laju ataupun velocity triangle yang digunakan di dalam buku Porter. So buku Porter adalah buku teks yang kita gunakan sekarang. Oleh itu saya minta pelajar untuk berhati-hati di dalam penggunaan simbol. Sama ada nak menggunakan cara yang saya tulis atau ingin menggunakan simbol yang digunakan oleh Porter, sebenarnya bukanlah satu halangan, tetapi pastikan kedudukannya adalah betul. Okay, di dalam Porter, dia menggunakan V1 sebagai absolute velocity. Oleh itu, ia ada komponen U1 dan dia ada komponen small v1. So, beza dia mungkin ada capital V dan ada small v. So, kemudian kita ada N. So maknanya N ni apa? Adalah velocity normal ataupun velocity theoretical.
sama dengan VF dan kita ada VT. So VT ni apa? Adalah turbulent velocity. So maknanya dia menggunakan perkataan turbulent instead of dia menggunakan perkataan world velocity. So maknanya ia terserah kepada pelajar untuk memahami ataupun untuk melihat simbol yang bagaimana. Yang saya katakan, simbol bukanlah sesuatu yang worth untuk awak hafal sangat. Pastikan awak boleh mengetahui bagaimana velocity triangle terjadi. So pada outlet juga sama, V2 di sini adalah absolute velocity. Oleh itu kita ada V small v2 di sini reflect kepada relative velocity kepada blade dan juga kepada tangential velocity di sini. Kemudian kita ada theoretical flow dan juga kita ada world velocity ataupun turbulent velocity. Dan kalau kita lihat kedua-duanya menghasilkan segitiga yang sama. Okay. Lagi satu perkara ialah pelajar perlu berhati-hati kerana apa, ada ketika kami keluarkan soalan, kita melukis dalam keadaan terbalik. Contohnya tadi saya akan melukis dalam keadaan ini. Kemudian saya akan buat had laju seperti itu. Oleh itu pelajar kena melukis dan memahami bagaimana had laju itu terjadi. Jadi yang paling mudah sekali mungkin kita katakan daripada inlet di sini secara teori dia akan bentuk jejari. Tetapi mungkin ia akan sengit sedikit. Okay, mungkin dia akan sengit di sini sedikit. Okay, so kemudian di sini mungkin akan berlaku velocity of velocity of okey, yang ni terbalik. Nah. So kalau macam gini, theoretical mungkin akan berlaku macam gini. Oleh itu di sini kemungkinan adalah V1, actual velocity. So blade VR1 mungkin di sini, dan oleh kerana blade berputar daripada kiri ke kanan, oleh itu nilai U mestilah di sini. So jadi kalau kita lihat di sini, kita dapati bahawa ini adalah resultant. Oleh itu velocity akan bergerak daripada kiri ke kanan dan akhirnya akan close loop kepada resultant velocity yang ada. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat alert bagaimana untuk melukis velocity triangle dengan baik. Awak kena faham juga, atau pelajar kena melihat pada arah manakah rotational speed bertindak.